أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di dalam agama Islam. Wa afiyatan fil jasad, dan sihatkanlah jasad kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahilah ya Allah ilmu pengetahuan untuk kami. Wa barakatan fil rizqi, dan berkatilah sekalian rezeki. Wa taubatan qabla al-maut, berilah peluang kepada kami bertaubat sebelum dikunjungi kematian. Wa rahmatan 'inda al-maut, rahmatilah kami ya Allah ketika kami berada di amban sakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunilah segala dosa-dosa kami setelah kematian kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ya Allah permudahkanlah ketika kami berada di amban sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatlah kami ya Allah daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya kita senantiasa mengingati kematian. Tiada ada orang yang paling bijak, cerdik, kata Nabi Al-Qayyis, melainkan mereka yang membuat persiapan dengan hari kemudian, iaitu hari akhirat, melalui sentiasa mengingati kematian. Alhamdulillah, kita ikuti sambungan terjemahan daripada kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Sambungan yang lalu bicara tentang kematian. Apabila bicara tentang kematian, tidak dapat tidak, pasti akan bertemu dengan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dan sesungguhnya wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala untuk kamu. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang sesiapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah sekali-kali kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang merupakan penipu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, orang-orang mukmin sentiasa memberitahu pada dunia yang dia cari, yang dia kejar dunia ni. Dia sentiasa beritahu pada dunia, wahai dunia, kamu ni penipu. Orang yang tak tahu seluk-beluk kamu, tertipulah dia. Tertipulah dengan kamu. Jadi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingatkan pada kita, apabila kita nak berurusan dengan dunia, berpagi-pagi jangan lupa bacalah doa, Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan akhirat yang sebenar. Dunia ni bukan kehidupan sebenar, ya Allah. Rumah besar, rumah kecil, kereta besar, kereta kecil, harta banyak sedikit, semuanya tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Ini pegangan kita. Dan seterusnya, Wahidin Ibn Atta radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika merasakan adanya kelalaian pada orang-orang yang akan kematian, beliau baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan mengetuk pintu mereka, lalu berucap 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tahu ada di kalangan sahabat-sahabatnya dah leka, maka Rasulullah SAW akan mendatangi. Rasulullah dia akan mendatangi, dia akan ketuk pintu supaya dia ingat kematian. Bahkan Nabi SAW pernah, ketika dia tengok sahabat sedang gelak ketawa, dia beritahu, wahai sahabat, andainya kamu tahu sebagaimana aku tahu, nescaya kamu tidak berkesempatan untuk nak gelak ketawa. Jadi kita ni tidak tahu apa yang Nabi SAW tahu, dan Rasulullah SAW beritahu, kita membenarkan sahaja sebenar-benar. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian kematian yang merupakan suatu kepastian, kata Nabi. Wahai sekalian manusia, kematian ini adalah kepastian. Nak tak nak, la budda. Tidak dapat tidak, pasti berlaku. Adalah dia datang dengan segala yang dibawanya. Dia datang dengan apa yang dibawanya. Di situ ada Israel. Di situ ada para malaikat, sama ada yang bahagian penyaksaan ataupun malaikat rahmat yang mendoakan hari kematian seseorang. Dia membawa ketenangan. Kematian itu juga membawa ketenangan. Bagi orang mukmin muttaqin, kematian itu adalah ketenangan. Kerana hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kematian itu adalah kedamaian. Dah lama dah dia penat di dunia ni.
maka kematian itu adalah hari bertemu dengan kedamaian. Dia datang dengan segala yang dibawanya dan berkat yang melimpah bagi para walinya. Mana-mana kekasih Allah pada hari itu adalah hari yang penuh dengan keberkatan daripada golongan para penghuni akhirat. Kekasih-kekasih Allah pada hari itu adalah ditunggu-tunggu oleh ahli-ahli di kalangan orang-orang yang penghuni yang baik di hari akhirat, yang usaha dan yang keinginan mereka tertuju kepadanya. Pada hari itu adalah hari yang Nabi SAW beritahu semua orang dah bercita-cita, sebagaimana kita sentiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang baik. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dunia yang baik ni bagi orang-orang mukmin. Dia menggunakan dunia untuk akhirat. Dia cari dunia untuk akhirat, bukan cari dunia untuk dunia. Apatah lagi cari akhirat untuk dunia. Dia peralahkan agama, peralahkan akhirat untuk dapatkan habuan dunia. Ini lagi celaka. Kita dikehendaki oleh Rasulullah SAW cari dunia untuk akhirat. Cari dunia untuk akhirat. Ingatlah kata Nabi, bahawa setiap orang yang berusaha pasti mempunyai tujuan. Tiap-tiap orang usaha ni mesti ada tujuan. Apa guna, apa tujuan kita datang ke surau ni? Sebab kita nak pergi akhirat. Inilah persiapan kita. Persiapan kita. Kita datang dengan kereta, dengan kenderaan. Guna kenderaan ini, guna dunia ini untuk akhirat. Guna dunia untuk akhirat. Dan tujuan setiap orang berusaha adalah kematian. Kita hari ini berusaha ni sebab kita sedar kematian yang mengunjungi kita. Lalu kita buat persiapan awal-awal dengan kematian. Buatlah persiapan. Baik ia dahului atau didahului olehnya. Sama ada dia mendahului kematian ataupun kematian mendahulunya. Apa maksud? Dia buat persiapan yang lebih awal. Jangan kematian buat persiapan untuk dia. Kalau persiapan buat ia mendahului kita, sudah pasti kita tidak bersiap sedia. Kita mendahului kematian. Artinya kita sentiasa iaitu melengkapkan diri kita dengan amalan yang baik. Hadis riwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan berkata lagi Ammar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kita tengok tiap-tiap hari saban manusia mati. Namun berkata Ibrahim Al-Adham rahimahullah ta'ala, mereka yang melihat kematian tetapi tidak menjadi pengajaran, ini adalah hati yang buta. Hati yang buta, tiap-tiap hari dia tengok kematian, bahkan dia mengurus kematian, namun tidak menjadi pengajaran. Allahu Akbar. Ini hati sudah buta. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menterikan hati mereka. Wasam'ihim. Allah telah menterikan pendengar mereka. Dan dikatakan, Ya Rasulullah, adakah seseorang yang dihimpunkan bersama dengan para syuhada? Sahabat yang bernama Ammar radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah seseorang itu akan dihimpun dengan para syuhada? Sebab para syuhada ni orang paling
sangat berbahagia pada hari akhirat. Orang yang mati syahid yang paling bahagia pada hari akhirat. Sesiapa yang tidak minta mati syahid, Nabi SAW sabda, "Laisa minni." Bukan di kalanganku. Sesiapa yang tak pernah berdoa mati syahid. Kita kena berdoa mati syahid. Allahumma ahyina bil hayatul ulama wa amitna maut syahada. Ya Allah, hidupkanlah kami ya Allah sebagai ilmuwan, orang berilmu, nak kenal Allah. Wa amitna minas syuhada. Matikanlah kami ya Allah di kalangan orang-orang syahid. Sesiapa yang tak pernah minta doa mati syahid, Rasulullah kata bukan di kalangan golonganku. Jadi kata kita akan bertemu dengan syahid. Lebih-lebih lagi kita suka dengan majlis ilmu berulang-ulang. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, dia dikira mati syahid. Hari ke hari, minggu ke minggu, katakanlah. Selepas tamat majlis ilmu, kita tertanya-tanya. Malam besok siapa pula ceramah? Kuliah siapa pula? Ada je dia tanya. Selepas malam besok, malam lusa siapa pula? Datang-datang, oh Ustaz Malik tak ada malam ni. Oh kita pergi cari surah Islah kau, masjid kau. Dia minat dengan majlis ilmu. Ini tanda-tanda orang mati syahid. Ini tanda-tanda orang-orang syahid. Allahu Akbar. Pencinta ilmu ni, ini adalah orang syahid. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, ya, iaitu orang yang mengingati mati siang dan malam. Hari tiada kurang daripada 20 kali. Orang yang nak mati syahid ni tak kurang pada 20 kali dia minta dengan Allah. 20 kali saja. Sebelum selepas solat. Sebelum selepas solat. Kira lah. Setiap kali sebelum solat minta mati syahid. Selepas solat minta pula mati syahid. Allah bagi. Jangan tak minta. Syahid ni kena minta. Boleh jadi Allah panjangkan umur kita ni sebab kita kurang minta mati syahid. Maka malam ni kita dah tahu minta berkali-kali mati syahid. Mati kemalangan syahid. Mati kena virus syahid. Jangan cari COVID pula kan. Ini semua syahid. Orang mati ta'un, mati denggi, ini semua syahid. Mati bersalin, ini semua syahid. Apatah lagi mati menunggu-nunggu majlis ilmu. Dikira orang-orang menuntut ilmu mati sebagai mati syahid. Allahu Akbar. Cemburu kita ya. Tengok dalam dia orang hantar viral 2-3 hari ni. Berlaku di seksyen berapa di Shah Alam. Pengurusi bendahari surau. Dia bukan muazzin. Hari itu dia sungguh-sungguh nak azan. Minta kebenaran dengan Bilal, saya nak azan. Sebelum tu dia sambut sungguh-sungguh ustaz yang ceramah malam tu. Dia pun tak tahu dia nak mati. Dia khidmat sungguh. Dan esok pagi dia kata saya dalam sehari dua ni saya nak azan bagi pada saya tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu azan tiba waktu subuh. Ini bendahari surau. Dia pun azan waktu subuh. Mula daripada Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, habis setakat tu. Mikrofon tak berbunyi. Azan tak berkesudahan. Penduduk sekitar menunggu-nunggu. Kenapa tak berbunyi azan? Bunyi sekejap je. Subhanallah. Datang-datang tengok dah terbaring. Allahu Akbar. Seronok ya. Untung
Kita yang ada kait-mengait dengan surau dengan masjid ni, tuan-tuan dan puan, untung. Walaupun kita bukan ahli jawatan kuasa, kita tetamu masjid dan surau. Bersyukurlah pada Allah. Allahu Akbar. Malaikat berduyun-duyun ke arasy, sukanya pada kita. Setiap kali kita berada dalam majlis ilmu, nama-nama kita disebut di kalangan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah seseorang yang dihimpunkan bersama dengan para syahadat? Ada peluangkah kita nak berkumpul dengan para syahadat? Sebagaimana orang berjumpa mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu di Jabal Uhud nak buat pembesaran, maka dia orang tak perasan. Apabila digali, jumpa mayat. Tengok kesan-kesan mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut para sahabat, kematian begini-gini, ini adalah mayat Sayyidina Hamzah. Masih lagi keluar darah, tuan-tuan. 1400 tahun. Masih ada darah lagi. Masih ada darah. Allahu Akbar. Ini Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka mintalah kita mati syahid. Minta kita mati syahid. Banyak mana kena minta, kata Nabi, tidak kurang daripada 20 kali sehari. Tidak kurang 20 kali sehari, kata Nabi kepada Ammar. Akhirnya Ammar radhiyallahu anhu syahid. Ammar ni seorang kanak-kanak. Dia sedih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan dia pergi berperang. Sedih dia. Rasulullah kata, budak-budak tak boleh pergi, kena jaga mak ayah dia. Oh, sedih dia. Dia pergi merayu-rayu pada Nabi. Peperangan sekali lagi, peperangan lagi, rayu-rayu, Rasulullah terima. Ketika Ammar radhiyallahu anhu, dia masih kanak-kanak, dia bawa pedang ni, hujung pedang ni meleret ke tanah. Pedang tu panjang lebih pada dia. Tetapi dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah seseorang itu boleh berkumpul dengan orang-orang syahid? Jawab Nabi, ya. Syarat, kamu kena minta jangan kurang 20 kali sehari mati syahid. Jangan kurang 20 kali sehari. InsyaAllah ya. Minta. Allah bagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berfirman, dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Di mana? Di dunia ni. Kita dihantar ke dunia, Allah nak uji kita. Siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan? Melalui ujian-ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Pelbagai-bagai ujian. Khabar berita COVID makin meningkat. Pastikan iman kita juga makin meningkat. Bukan COVID makin meningkat, kita makin takut datang ke surau masjid. Datang, ikut SOP. Dan doa lagi dan lagi. Tanamkan dalam hati keimanan dan ketakwaan. Ini sahaja jalan yang boleh menyelesaikan permasalahan COVID. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِلَى الْآخِرِ. Dan barang sesiapa yang bertakwa pada Allah, apabila datang sesuatu musibah, wabak, penyakit, ya Allah, minta dengan Allah, ya Allah, jadikan musibah ini supaya bertambah takut aku dengan Engkau. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Supaya sedar semua manusia bahawa Engkau lah menguasai segala ketentuan. Jadi bertambah takwa kita setiap kali musibah datang. Ya ja'al lahu makhraja. Allah berjanji, orang yang tanamkan ketakwaan ketika
nikmat ketika musibah, maka Allah janji, aku akan keluarkan mereka daripada kesempitan. Ini duduk tengah sempit. Covid ini sebahagian kesempitan. Maka Allah berjanji, aku keluarkan. Jadi tak sempit. Dia tidak sempit. Sebab itulah masjid surau mesti diimarahkan. Mengikut SOP tadilah. Mesti diimarahkan. Kalau masjid dan surau sudah tidak diimarah, maka musibah besar. Subhanallah. Itu dia tuan-tuan ya. Baik. As-Sa'di menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, iaitu orang yang paling banyak mengingati kematian di antara kalian, yang paling bersedia untuk menghadapinya, serta paling takut dan waspada. Hadis riwayatkan oleh Abu Dunya dan Imam Baihaqi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata As-Sa'di radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, orang yang paling banyak mengingati kematian, yang paling bersedia menghadapinya. Jangan kita sekadar cerita bab mati, belajar bab mati, namun tidak bersedia untuk menghadapi kematian. Apa persediaan kita? Sudah tentu salat. Jaga salat betul-betul. Dan kembangkan melalui salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat pencegah, iaitu segala kejahatan dalaman dan luaran. Salat ni mencegah segala penyakit hati. Dan salat juga mencegah penyakit luar. Kemungkaran yang dilakukan oleh mulut, lidah, tangan, mata, telinga, kaki. Ini anggota luar. Itu fahsya' wal munkar. Manakala penyakit dalaman, penyakit hati. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, 4 penyakit hati. Kita kena berlindung dengan Allah, sentiasa berlindung. Ancaman sudah tentu datang daripada syaitan-syaitan bisikan. Pertama, kita berlindung dengan Allah daripada penyakit hati yang pertama, ujub. Sentiasa berlindung. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ujub. Allahumma inni a'udzubika minal ujub. Dia rasa hebat diri sendiri. Hebat dengan hartanya, hebat dengan pangkat, keuangan, macam-macam hebat. Katakanlah, ini semuanya kehidupan yang sementara. Yang kedua, penyakit hati yang kedua adalah su'udzan, buruk sangka. Jangan buruk sangka kepada takdir Allah. Padah dengannya. Jangan buruk sangka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tak boleh jawab. Apabila orang tanya kita, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha umur 9 tahun. Kita kena jawab. Tak boleh jawab, terpaku kita. Kita beritahu perintah Allah. Apa-apa perintah pada Allah, maka itu sebenar-benar. Sebab dia orang pertikaian. Kenapa Nabi SAW kahwin 10 orang? Kita tanya begitu juga. Tanya. Kita ada perdebatan ataupun diskusi dengan orang-orang bukan Islam. Jadi salah seorang bukan Islam ni dia tanya, seorang ustaz. Dia kata, kenapa Nabi Muhammad kahwin dengan gadis umur 9 tahun? Takkah nampak rakus set ni? Kenapa Nabi kahwin sampai 10 orang? Maka kita kena jawab. Kita kena jawab. Kenapa Nabi Ibrahim, dalam Bible pun ada kata Nabi Ibrahim sembelih anak. Kenapa Nabi Ibrahim sembelih anak?
Takkah zalim Nabi Ibrahim? Dia ada jawapan dia. Dia kata sebab Allah perintah. Sama juga. Ini Allah perintah. Kenapa Maryam mengandung Isa alaihi salam, Ruhullah, tanpa ayah? Adakah Allah Ta'ala zalim suruh Maryam mengandung? Tidak, sebab perintah Allah. Sama juga dengan ini. Ini semua perintah Allah. Rasulullah tidak berbuat sesuatu illa wahyun yuha, kecuali ini wahyu pada Allah. Subhanallah. Bukan melayani hawa nafsu. Dan berkata Ibnu Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada seseorang yang berzikir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda memujinya. Kemudian baginda bersabda, bagaimana cara dia mengingati kematian. Pernah satu ketika Rasulullah SAW puji seorang tu, dia banyakkan zikir. Kita kena banyakkan zikir ketika umur kita kemuncak pertemuan dengan Allah. Banyakkan wirid-wirid zikir. Suka-sukalah kita pergi mengambil wirid-wirid dan zikir yang betul. Jangan ketika umur kita 40 tahun ke atas tidak ada wirid-wirid dan zikir untuk dihabiskan. Jangan habis masa yang kekosongan. Sambil berkenderaan pun berzikirlah. Habiskan zikir. Kalau kita ada ketetapan zikir, dia rasa bersalah kalau tidak dihabiskan zikir. Terutamanya waktu kemuncak kita nak tidur malam, kita akan habiskan zikir. Pernah zikir yang saya dah beritahu, ini basic zikir je. 500 siang hari, 500 petang, pagi dan petang jangan ditinggalkan. Pertamanya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini setinggi-tinggi darjat kata Nabi. Tahlil yang setinggi-tinggi inilah tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah SWT padankan dosanya sebanyak buih di lautan, Allah hapus. Dan Allah haramkan api neraka untuk orang berzikir ni. Teruskan amal zikir ni 100 kali pagi, 100 kali petang. Yang kedua, jangan tinggal zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 100 kali pagi, 100 kali petang. Jangan tinggal zikir. Nabi Ibrahim AS ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Ibrahim Khalilullah begitu berkata, ya Muhammad, beritahulah pada umatmu, tanah syurga ni subur dan indah. Subur dan indah. Pokok-pokok yang banyak, yang rendang ni. Sekali dia bertasbih, Allah tumbuhkan satu pokok. Kita rehat sekejap untuk laluan azan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول حي على الصلاة. لا حول حي على الفلاح. لا حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم رب حاجة آت سيدنا محمد. Nabi SAW bersabda lagi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Aqsiru zikra hazimil lazzat al-maut fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alayhi wa la zakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha alayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan. Orang yang banyak mengingati pemutus kenikmatan ni, nikmat dunia, iaitu kata Nabi, iaitu kematian. Sentiasa kena bicara tentang kematian. Sebab apa? Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alaihi. Maka sesungguhnya iaitu tiadalah seseorang mengingati di waktu sempit, melainkan Allah Ta'ala hilangkan kesempitan hidupnya. Apabila seseorang itu ingat pada kematian, waktu dia berada dalam masalah hidup, waktu dia berada dalam kesempitan hidup, melainkan kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesempitan dia di dunia tadi. Dia duduk sedang tekanan. Masalah itu, masalah ni, cerita bak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan, Allah hilangkan perasaan sempit dia. Sebab itulah orang cerita bak mati ni, fikiran dia terbuka. Luas fikiran, terbuka. Dia suka berlapang dada. Itu hebatnya kematian. Dia mudah bertolak ansur, hal-hal duniawi. Sangat-sangat bertolak ansur. Dan sebaliknya Nabi SAW memberi amaran, kalau dia mendahului wala zakarahu fi sa'ah, dan tidak mengaktimati ketika dia berada dalam lapang. Yang ni dunia lapang, dia rasa lapang dunia. Wah, sempit dunia. Illa dayyaqaha alaihi, kecuali Allah Ta'ala menyempitkan keluasan dunia dia. Orang yang tak mengaktimati ketika di dunia, dia lapang dengan harta, lapang dengan dunia dia. Kalau dia tak ingat mati, kata Nabi SAW, Allah sempitkan dia. Harta banyak pun macam tak cukup harta. Tanya orang kafir, tuan-tuan. Kalau kita bersama orang kafir, tak cukup dia je. Kalau harta memang tak cukup. Sebab tidak ada keberkatan. Berbeza dengan orang-orang mukmin yang mengaktimati. Dia rasa qanaah, cukup. Apa-apa pemberian daripada Allah Ta'ala. Ini hebatnya mengaktimati.
Sebahagian daripada mereka menyatakan, barang sesiapa yang banyak mengingati mati, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Iaitu hadis yang seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, iaitu barang sesiapa yang mengingati kematian, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 perkara. Begitulah sebaliknya, yang tak mengingati kematian, Allah akan hina dengan 3 perkara. Apa 3 perkara dimuliakan? Disegerakan taubat. Kalau dia ada buat silap, dia istighfar. Dia beristighfar. Sebab itulah kita kena habis 500 pagi, 500 petang. Zikir tadi, yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang ucap subhanallah begini, kalimah ini, Allah Ta'ala akan tumbuh satu pokok dalam syurga. Besarnya pokok ni, satu ketika malaikat Jibril AS, dia masuk dalam syurga. Dia tengok pokok besar. Pada pokok ni, satu pokok macam-macam buah. Dan buah ni tertera nama yang bertasbih. Ada nama dia. Kalau kita tasbih sekarang, nama kita dah ada pada buah tu. Subhanallah. Lalu malaikat Jibril ni yang mempunyai sayap lebih banyak pada malaikat lain, dia nak terbang di bawah redupan pokok, rimbunan pokok. Allah persilakan. Terbanglah malaikat Jibril. Terbang 500 tahun. Tak boleh keluar lagi. Tak bertemu dengan penghujung lagi. 500 tahun hari akhirat. Hari akhirat. Kalau hari dunia, 500,000 tahun. Besar. Subhanallah. Satu sekali kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setengah riwayat kata, subhanallah sahaja, Allah dah tumbuh dah pokok. Allahu akbar. Rugi orang tidak bertasbih 100 kali pagi, 100 kali petang. Dia akan menyesal. Yang ketiga, selawat. Jangan tinggal selawat. Selawat ini tak boleh tinggal. 100 kali pagi, 100 kali petang. Kalau hari Jumaat, kita cuba latih. Buat 1000 kali. Tinggal semua zikir-zikir lain, ambil 1000. Ambil 500 pagi, 500 petang. Tak sempat habis, tolong perhabis. Bila-bila masa. InsyaAllah ya, kita buat latihan. Dalam satu hadis, sesiapa yang baca 1000 kali selawat, Nabi SAW bagi jaminan, dia berada di sebelah bahuku pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dan yang keempat, istighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelima, istighfar untuk kedua ibu bapa. Kita kena beristighfar untuk ibu bapa. Banyak istighfar ibu bapa, dan Quran pun ada, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Dalam surah Nuh, ataupun Rabbighfirli wa liwalidayya wa lisairil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. 100 kali pagi, 100 kali petang. Cukup 500. InsyaAllah ya, kita praktik supaya umur kita ni, bibir kita ni sentiasa dengan istighfar. Jangan diam. Dalam kenderaan pun, oh tak habis lagi zikir. Ambil tasbih, biji tasbih tu berzikir, bagi habis. Jangan kereta pula bertasbih, sebab Tuhan dia tak nak bertasbih. Kalau kita tak pegang tasbih berzikir, cuba tengok kereta sebelah menyebelah. Kadang-kadang kereta orang bukan Islam
Ada tasbih besar-besar ni. Dia pun gantung je, kita pun gantung. Samalah seperti dia. Jadi kita gantung ni kita dengan berzikir. InsyaAllah ya 500. Di pagi hari, 500 di petang hari. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Baik. Yang kedua, sesiapa yang banyak mengati mati. Allah Ta'ala bagi yang kedua apa? Kata Nabi. Dipuaskan hatinya. Allah Ta'ala bagi sifat puas hati dia. Allah Ta'ala bagi kepuasan. Dunia, cukup. Cukup dunia. Ada tak ada banyak, ada sikit, cukup. Allah bagi qanaah. Itu yang kedua. Hebatnya kita ingat pada mati. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi semangat dalam ibadah. Dia semangat dalam ibadah. Minat dia dalam ibadah. 3 perkara. Saya ulangi, Nabi SAW ingatkan, sesiapa yang banyak mengati mati, pertama, dia segera bertaubat. Buat silap, astagfirullahalazim. Dia cepat mengaku dia bersalah. Allah Ta'ala bagi pertama. Orang yang tak ingat mati ni, dia tak minat beristighfar. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi qanaah. Cukup, puas hati, alhamdulillah. Boleh sikit, boleh banyak, ada tak ada, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi apa-apa pun, takdir Allah yang baik, yang buruk, alhamdulillah. Ini kelebihan. Kata Nabi SAW, orang yang banyak ingat pada mati. Yang ketiga, kata Nabi, dia segera dalam semangat dalam ibadah. Dia minat ibadah. Minat datang ke majlis ilmu. Oh, dia minat. Nampak? Baik, itu 3 perkara. Dan sebaliknya, sedangkan orang yang melupakan kematian. Orang yang lupa kematian, kata Nabi SAW, Allah timpakan musibah 3 perkara. Orang yang lupa kematian, dia tak minat ingat kematian. Lalu dia lupa, tak minat dia duduk dalam majlis ilmu cerita bab-bab mati ni, tak minat. Maka Nabi SAW beritahu 3 perkara Allah musibah pada dia. Allah timpa 3 perkara. Yang pertama, ditangguhkan taubat. Allah Ta'ala buat dia ni macam dia sendiri, dia tak minat nak bertaubat, tak minat nak istighfar, tak minat untuk bertaubat. Satu, kalaupun dia tangguh, tak apalah. Tunggu nanti raya saya bertaubatlah, saya minta maaf dengan dia lah. Satu. Yang kedua, tidak redha dengan sesuatu yang cukup, yang qanaah. Dia tidak redha, tak puas hati. Oh, ni saya tak puas hati, ni saya tak puas hati. Orang tak puas hati ni, dia masalah. Cuba selidik balik. Orang tak puas hati ni, apa-apa ketentuan Allah yang tak dapat tidak, itu biasanya orang yang kurang mengati mati. Itu timpa yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, malas di dalam beribadah. Dalam ibadah ni malas. Allahu Akbar. Jangan tinggal 12 rakaat sunat rawatib, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu ya. 12 rakaat sunat rawatib jangan tinggal. Qabliyah, ba'diyah. Jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, api neraka tak boleh menyentuhnya. Allah haramkan api neraka. Sesiapa yang tak tinggal sunat rawatib 12 rakaat. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita sama-sama beramal dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sekalian. Sekadar itulah sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kiranya ada silap dan salah daripada saya, pohon riban kemaafan. Bertemu kita di hari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al awladana wa zurriyyatana minal ulama'il muttaqin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya nak buka soalan. Ada soalan? Oh, ada soalan. Saya kena jawab. Jangan kita sama. Minta maaf ya, saya terlupa nak buka soalan.